Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Maya dalam mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 4. Baik, hari ini kita akan membincangkan bab 4 iaitu makanan dan pemakanan. Baik, hari ini kita akan membincangkan bab 4.3 iaitu diet seimbang. Kamu boleh buka buku teks Sains Rumah Tangga tingkatan 4 muka surat 176 sehingga 183. Di bawah subtopik diet seimbang, kita akan mempelajari maksud diet dan diet seimbang, faktor yang mempengaruhi pengambilan diet, piramid makanan dan yang terakhir kepentingan pengambilan diet seimbang. Okey, kita tengok ya, apa yang dimaksudkan dengan menjelaskan maksud diet dan diet. Yang pertama kita tengok diet seimbang ya. Diet bermaksud pengambilan makanan oleh individu untuk meningkatkan dan memelihara kesihatan tubuh badan. Amalan pemakanan berdasarkan peruntukan diet harian seimbang yang disarankan adalah berdasarkan piramid makanan. Okey, seterusnya kita tengok maksud diet seimbang. Diet seimbang bermaksud pengambilan makanan yang mengandungi semua nutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, vitamin, air dan pelawas dalam kuantiti yang diperlukan oleh tubuh badan. Ini adalah contoh sumber makanan berkhasiat. Roti, bijirin dan kentang, juga buah-buahan dan sayur-sayuran diambil dalam kuantiti yang banyak. Manakala susu dan produk termenusu, juga daging dan ikan diambil dalam kuantiti yang sederhana. Okay, lemak dan gula diambil dalam kuantiti yang sangat sedikit. B pula adalah faktor yang mempengaruhi pengambilan diet. Yang pertama adalah keperluan fisiologi. Pengambilan makanan untuk mengawal kesihatan yang baik bergantung pada keperluan fisiologi setiap individu seperti umur, jantina, saiz badan, aktiviti yang dijalankan dan tahap kesihatan. Keperluan fisiologi yang kedua adalah pendidikan yang mana pengetahuan terhadap pemilihan diet dan mempunyai ilmu mengenai pola pemakanan yang sihat menjadikan seseorang lebih prihatin untuk menjaga kesihatan. Selepas mempelajari jenis dan fungsi nutrien, seseorang itu akan prihatin terhadap diet yang dipilih. Yang ketiga pula adalah geografi, di mana diet dipengaruhi oleh iklim dan kemudahan infrastruktur. Iklim di Malaysia sesuai untuk menghasilkan sumber makanan seperti beras, kelapa dan pisang. Beras dan hasil beras menjadi sumber utama sajian masyarakat Malaysia. Yang ketiga adalah pendapatan keluarga yang mana mempengaruhi pemilihan makanan mengikut kemampuan masing-masing. Keluarga berpendapatan rendah masih mampu mengamalkan diet sihat melalui penyediaan makanan seimbang. Ikan siakap yang mahal boleh digantikan dengan ikan sardin. Begitulah sebaliknya untuk keluarga yang berpendapatan tinggi. Yang kelima adalah budaya, yang mana perayaan yang disambut oleh pelbagai kaum turut membezakan jenis makanan yang menjadi hidangan. Kaum Melayu pada hari raya akan makan ketupat, lemang, nasi impit dan rendang. Manakala kaum Cina pula akan makan salad sayuran yang bernama Loh Sang pada Tahun Baru Cina. Kaum India pula akan makan tosai, idli dan nasi yang berwarna-warni dihidangkan bersama kari pada hari Deepavali. Okay, kaum Iban di Sarawak akan makan manuk pansoh pada hari Gawai. Okay, ini adalah contoh hidangan manuk pansoh yang mana ayam yang dimasak di dalam buluh. Yang terakhir, kaum Kadazan pada hari keamatan akan menikmati hidangan Min Hinava dan Non Som Bauso. Faktor yang keenam pula adalah agama. Setiap agama mempunyai pantang larang sendiri. Agama Buddha dan Hindu menggalakkan amalan diet vegetarian, tulen ataupun lakto. Diet ini mengandungi
makanan protein daripada sumber tumbuhan seperti kacang soya dan hasilnya bagi menggantikan protein haiwan. Manakala agama Islam pula melarang umatnya memakan daging khinzir dan meminum minuman keras. Faktor yang ketujuh adalah keperluan sosial. Makanan dan minuman menjadikan semakin penting dalam kebanyakan upacara seperti majlis ulang tahun perkahwinan, majlis hari jadi, perayaan agama dan budaya. Pelbagai jenis makanan bagi kaum yang berbeza menjadi kegemaran kaum lain seperti nasi lemak, nasi kerabu, nasi dagang, thosai, dimsum dan sebagainya. Ahli korporat melayani pelanggan makan di restoran dan hotel mewah. Dan yang terakhir, jiran-jiran tetangga pula sering bertukar-tukar juadah untuk mengeratkan hubungan di antara satu sama lain. Piramid makanan adalah satu panduan bagi memilih makanan. Piramid makanan juga dapat mengamalkan pemakanan yang sihat dalam kuantiti yang disyorkan. Ia juga membolehkan tubuh badan dan otak berfungsi dengan baik. Pengambilan makanan perlu diperbagaikan untuk membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan. Piramid makanan mengandungi contoh kumpulan makanan, bilangan hidangan dan kandungan nutrien. Ia juga dapat membantu merancang diet harian tubuh badan individu. Ini adalah gambar rajah piramid makanan yang terkini. Sayur-sayuran dan buah-buahan perlu diambil dalam kuantiti yang banyak. Manakala nasi, bijirin, produk makanan berasaskan bijirin dan ubi-ubian diambil dalam kuantiti yang sederhana. Begitu juga dengan produk tenusu dan produk ikan, ayam, telur dan daging. Diambil dalam kuantiti yang agak sederhana. Manakala lemak, minyak, garam dan gula pula perlu diambil dalam kuantiti yang sangat kurang. Kita seharusnya bijak memilih makanan harian kendiri yang dapat memenuhi kriteria seperti yang dicadangkan di piramid makanan. Jadual perancangan diet berasaskan piramid makanan menunjukkan araf yang pertama iaitu kumpulan makanan buah-buahan dan sayur-sayuran perlu diambil dalam kuantiti yang banyak. Contohnya seperti jambu, batu, belimbing, tembikai, bayam, kubis dan sawi. Araf kedua pula adalah bijirin, hasil bijirin serta ubi-ubian perlu diambil dalam kuantiti yang secukupnya. Contohnya seperti mi, roti, nasi, pasta, capati, kentang dan keledek. Araf ketiga pula adalah susu dan produk tenusu perlu diambil dalam kuantiti yang sederhana. Begitu juga dengan ikan, ayam, daging dan kekacang. Contohnya seperti sotong, kacang soya, kacang dal, udang, ketam perlu diambil dalam kuantiti yang sederhana. Araf yang terakhir adalah lemak, minyak, garam dan gula. Perlu diambil dalam kuantiti yang sangat sedikit. Kepentingan pengambilan diet seimbang yang pertama adalah memastikan tumbesaran seimbang, yang mana tubuh badan menerima semua keperluan zat untuk membina badan yang kuat dan sihat. Contohnya, bayi memerlukan lebih banyak protein untuk tumbesaran. Manakala apabila meningkat ke alam kanak-kanak, keperluan protein turut bertambah dan memerlukan 35 gram protein untuk tumbesaran dan pembinaan sel badan serta karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan tenaga yang mencukupi. Yang kedua pula adalah mencegah masalah kekurangan nutrien. Pengambilan makanan yang mempunyai nutrien yang lengkap, air dan pelawas dalam kuantiti yang diperlukan oleh tubuh badan akan membantu menjadikan kita sentiasa sihat dan mempunyai daya tahan menghadapi sebarang jangkitan penyakit. Yang ketiga adalah mengekalkan berat badan
yang normal. Kita perlu mengambil makanan dalam kuantiti yang sederhana, tetapi cukup khasiat yang diperlukan oleh badan. Pengawalan dalam pengambilan makanan mengikut diet seimbang mengelakkan seseorang menjadi obesiti yang boleh mengakibatkan penyakit seperti diabetes, darah tinggi dan jantung. Yang keempat pula adalah mengurangkan risiko penyakit berkaitan pemakanan, yang mana pengambilan makanan berkhasiat disarankan untuk memastikan kita sentiasa sihat dan bebas daripada pelbagai penyakit berbahaya. Yang terakhir pula adalah memastikan perkembangan mental yang sihat. Kekurangan zat makanan yang tertentu boleh menjadikan mental seseorang tidak cukup cerdas ataupun mudah letih. Keadaan ini menjadikan seseorang gagal berfikir dengan efektif untuk menyelesaikan masalah berbanding dengan seseorang yang memperoleh diet yang seimbang dalam pengambilan makanan. Pengambilan makanan seimbang menjadikan mental kita lebih stabil dan berdaya tahan. Tip diet seimbang yang boleh membantu kita untuk membuat pemilihan makanan adalah makan nasi dan produk bijirin secukupnya. Pilih makanan yang mengandungi bijirin penuh, sekurang-kurangnya separuh daripada kumpulan bijirin yang diambil. Utamakan roti, biskut, produk bijirin yang tinggi serat untuk sarapan pagi seperti oat. Yang kedua pula, kita perlu makan ikan, daging, ayam, telur dan kekacang secara sederhana. Makan satu sajian ikan setiap hari yang terdiri daripada pelbagai jenis ikan. Kurangkan pengambilan udang, ketam dan kerang-kerangan. Makanlah daging, ayam dan telur secara sederhana. Masaklah dengan cara membakar, mengukus, merebus bagi mengurangkan lemak. Pilihan pelbagai jenis kekacang dan dal serta produknya seperti tempe dan juga tahu. Yang ketiga pula, kita perlu mengurangkan pengambilan minyak, tepu dan kolesterol, yang mana kita perlu mengelak daripada makan makanan yang mempunyai asid lemak tepu. Biasanya makanan ini terdapat dalam jumlah yang tinggi seperti keju, kulit ayam, daging berlemak, susu penuh krim, dadih, kek dan kuih muih. Pengambilan yang berlebihan meningkatkan jumlah kolesterol dan mengakibatkan penyakit kronik seperti lemah jantung, diabetes, tekanan darah tinggi dan kanser. Seterusnya adalah makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Dalam satu hidangan, makanan pelbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Sekurang-kurangnya 3 sajian sayur-sayuran dan 2 sajian buah-buahan setiap hari. Makan sayur-sayuran berdaun hijau tua seperti sawi dan kailan bersama-sama dengan batangnya. Sayur yang pelbagai warna diambil semasa makan tengah hari dan makan malam. Seterusnya, ambil susu dan produk tenusu secukupnya. Tingkatkan pengambilan susu dengan menambah produk susu yang rendah gula semasa menyediakan minuman. Gantikan susu pekat manis dengan susu rendah lemak sama ada dalam bentuk cecair atau susu tepung. Yang terakhir, kurangkan pengambilan garam, gula dan sos. Kurangkan pengambilan makanan yang tinggi garam seperti ikan masin, telur asin, sayur asin, keripik dan kerupuk. Makanan diproses seperti sosis, berbolah daging, nugget dan burger, juga makanan manis seperti gula. Pengambilan garam dan gula juga sos merupakan punca pelbagai penyakit yang berbahaya. Sekian, terima kasih dari saya Cikgu Maya. Semoga bermanfaat untuk semua.